Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Azman. Nama saya Zarina Nazira. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk hari ini dan rakan sekumpulan saya sila perkenalkan diri. Nama saya Farhana Akila binti Osman. Nama saya Muhammad Zafri bin Azman. Nama saya Nurul Ain binti Abdullah. Nama saya Siti Khatijah binti Ahmad. Okey, pada hari ini salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu kita dalam forum bersama saya Zarina Nazira pada petang yang berbahagia ini. Ahli yang dihormati, sebelum kita memperkenalkan, kita dah memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Okey. Izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah tentang cabaran umat Islam pada masa kini dalam memartabatkan peradaban. Dalam dunia moden ini, umat Islam sering menghadapi pelbagai cabaran yang melanda mereka. Cabaran-cabaran ini perlu ditangani dengan baik agar ia dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menjadi bara dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya kita meminta panel kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Siapa saya tu? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazman bin Hashim. Merupakan Ustaz dan orang panggil sebab bidang agama. Jurusan bidang pengajian ni Usuluddin. Itu saja kot saya ingat. Terima kasih kerana sudi menerangkan latar belakang Ustaz. Kita akan terus kepada soalan yang akan ditanya kepada Ustaz. Ahli kepulauan saya yang pertama akan menanyakan soalan, iaitu Farhana Akila. Terima kasih saudari moderator. Soalan pertama yang akan ditanya ialah, bagi pendapat Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan peradaban dalam Islam? Terima kasih. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada ahli kumpulan ini kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang tajuk yang dibincangkan pada kali ini. Bila mana kita sebut tentang peradaban dalam Islam ini, secara mudahnya peradaban itu berasal daripada perkataan adab. Adab ni makna tingkah laku, perangai, gelagat, sikap, akhlak. Itulah yang dikatakan membina peradaban dalam Islam ini, makna membina masyarakat dan juga kemajuan mengikut acuan yang ditetapkan oleh agama. Jadi kita membina peradaban mengikut ketetapan yang ditentukan oleh agama. Dengan kata lain, boleh juga kita katakan membina tamadun Islam ini dengan nilai-nilai murni ataupun dengan nilai-nilai akhlak yang mulia, supaya ia dipandang mulia ataupun dipandang hebat dengan situasi yang mereka miliki itu. Kerana banyak sekarang ni kalau kita perhatikan, kita sebelum daripada ini pun peradaban ini pernah dibina oleh golongan manusia. Dalam saya petik Quran dah sikit, saudara-saudari boleh rujuk lah Suratul Fajri, Suratul Fajri, kaum Ad, kaum Samud dan juga kaum di zaman Firaun ni, mereka membina peradaban ni cukup hebat. Peradaban ataupun tamadun yang mereka bina cukup hebat. Bangunan yang tinggi, hebat, dan juga mereka sampai boleh pahat bangunan yang buat daripada batu dan sebagainya. Akhirnya musnah. Kerana apa? Kerana peradaban itu ataupun persoalan nilai-nilai murni itu tidak ada, yang menyebabkan dimusnahkan oleh Allah ataupun oleh Tuhan alam ini lah. Akhirnya tak ke mana peradaban mereka. Jadi bila mana kita sebut sekali lagi, saya menyatakan di sini, peradaban dalam Islam iaitu membina masyarakat dan juga membina kemajuan dengan nilai-nilai murni ataupun dengan akhlak mulia. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz dan terima kasih juga kepada terima kasih Ustaz dan terima kasih juga kepada saudari Farhana. Okey, seterusnya sesi wawancara kita akan diteruskan lagi. Ahli kumpulan saya yang kedua untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel jemputan kita iaitu Ustaz Azman. Silakan ahli yang kedua, Muhammad Zafri. Terima kasih saudari moderator. Dan soalan untuk kepada Ustaz Azman. Soalan yang kedua ialah, adakah Encik setuju atau adakah Ustaz setuju tentang masyarakat Islam sekarang berdepan dengan dilema kecelaruan budaya dan mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi? Terima kasih. Kalau soalan setuju tak setuju, memang saya setujulah. Masyarakat Islam ini berdepan dengan pelbagai situasi dan cabaran dalam semua aspek kehidupan kita lah, kita nampak. Dengan golongan mudanya, dengan tentang budaya pemakaiannya, dan juga dengan pergaulan, dan juga cabaran-cabaran yang lain lah. Macam tadi disebut yang amat besar yang kita hadapi sekarang ini, dengan pelbagai boleh dikatakan cabaran ataupun musibah lah hari ini, dengan musibah yang pelbagai yang kita hadapi. Untuk kita melakukan Islam, kita kena ingat Islam tidak menghalang untuk kita melakukan perubahan modernisasi, kerana masa ni dia berubah dari satu masa ke semasa, peredaran masa itu berubah. Betul. Dan proses modernisasi itu akan berlaku. Tapi yang pentingnya dari sudut peradaban tadi, kita ada nilai-nilai akhlak kita. Dalam Islam ini ada nilai-nilai akhlak kita tersendiri. Walaupun cabaran demi cabaran, macam mana sekalipun kita mesti berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai yang ada. Kalau kita bangsa Melayu, Islam, orang Islam, kita ada nilai-nilai kita sendiri. Kita ada nilai moral, kita ada etika kita tersendiri. Islam tidak menghalang untuk meraih ataupun melakukan perubahan kemajuan di dalam kehidupan ini. Islam tidak menghalang. Akan tetapi yang lebih penting, kemajuan tadi biar seiring dan seia dengan nilai-nilai moral yang sepatutnya ada pada diri kita. Itu yang lebih penting. Cabaran hari ini kita nampak yang ni. 5 tahun, 10 tahun akan datang, apakah lagi cabaran kepada umat Islam? Hari ini dengan LGBT-nya, dengan pelbagai keadaan yang berlaku, ini hari ini. 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita tidak tahu. Yang penting kita mesti ada prinsip, nilai moral kita tetap dengan etika yang murni ini. Ini yang lebih pentinglah kepada kita. Proses modernisasi pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Sebab dunia ini dia berubah dari semasa ke semasa. Jadi Islam tidak menghalang yang ni, tapi proses modernisasi, kemajuan tadi biar seiring dengan nilai-nilai yang sepatutnya ada pada masyarakat Melayu ataupun masyarakat Islam itu secara khususnya. Itu sedikit respon saya lah. Terima kasih untuk Ustaz Azman dan menjawab soalan yang kedua. Terima kasih juga kepada Muhammad Zafri. Okey, seterusnya saya akan teruskan soalan daripada ahli ketiga iaitu saudari Nurul Ain. Persilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Soalan saya ialah, adakah budaya hedonisme menggugatkan peradaban Islam? Terima kasih. Okay, soalan ketiga ni, budaya apa ni? Hedonisme ni budaya apa ni, Ain? Budaya barat Ustaz. Dia mahukan kebebasan. Mahukan kebebasan? Dia macam budaya yang mengamalkan konsep kemeriahan dan keseronokan. Keseronokan tu adalah matlamat utama hidup diorang. Okey. Dalam Islam ini ada dua yang biasa disebut dalam Quran. Yang pertama, manusia ni tidak sunyi daripada la'ibun walahwun. Manusia ni suka bentuk permainan dan juga bentuk hiburan. Manusia suka dua benda ni. Sebab itu dalam situasi masyarakat kita hari ini di Indonesia pun ada dua benda ni dia orang seronok. Sukan dan juga
hiburan. Tetapi bukan dari sudut baratnya, memang mereka ini bermatlamatkan kehidupannya berasaskan kepada keseronokan dan juga utamakan hidup bersenangan untuk material semata-mata. Ini matlamat kehidupan mereka. Akan tetapi dalam Islam, Islam tidak menegah pun untuk kita berhibur. Islam tidak menegah juga untuk kita bermain. Akan tetapi bukan itu matlamat utama kita. Matlamat utama kita biar jadi sesuatu yang kita lakukan tadi adanya kaitannya dengan dosa, ada pahala, ada kebaikan, ada keburukan. Disebut dalam Islam ni ibadah, dia panggil. Ibadah ni kita buat sesuatu biar ada reward untuk kita, ganjaran untuk kita, ada pahala untuk kita. Ini matlamat utama Islam. Bukannya macam orang barat. Orang barat ni dia lebih kepada material. Dia buat sesuatu demi kepentingan itu dan ini. Duniawi semata-mata. Kita tidak macam tu. Dalam pada itu, Islam tidak menegah. Ini kita kena faham konsep. Bila mana kita kaitkan dengan Islam, konsep berhibur, konsep bersukan sebagai contohnya, tidak menjadi halangan di dalam Islam. Bahkan digalakkan untuk kita berhibur kerana fitrah manusia. Manusia suka berhibur. Manusia suka bermain. Tidak ada seorang pun yang dirasa, saya memang tak suka bentuk hiburan. Tak. Semua hiburan itu berbeza. Tahap umur dia, situasi dia. Islam menganjurkan yang ni, waktu yang sama ada batasan-batasan yang. Ada apa ni orang kata, had-had yang diboleh dan yang tidak dibolehkan. Jangan sampai melalaikan kita, maka Islam mengharuskan itu. Islam mengharuskan. Matlamat utama kita bukan untuk keseronokan, bukan untuk hiburan semata-mata, tetapi adanya unsur kebaikan dan keburukan. Dalam Islam istilahnya dia panggil ibadah. Sesuatu yang kita buat dalam kehidupan kita ini biar jadi ibadah, biar jadi ada reward kebaikan untuk diri kita nanti. Itu sedikit respon saya lah. Kesan, saya sambung sikit lagi, moderator. Kalau hanya sekadar hidup kita hanya bermatlamatkan kepada keseronokan semata-mata, kita akan bimbang, hilang matlamat hidup yang sebenarnya. Hilang arah tuju yang sebenarnya. Adakah kita dihidupkan di dunia ni hanya untuk seronok semata-mata? Adakah sekadar itu? Untuk berhibur semata-mata? Untuk makan minum semata-mata? Tidak. Sudah pasti tidak. Sebab itu hidup ada matlamat. Apa saja dia ada matlamat dan tujuan dia. Kenapa kita pakai handphone? Ada matlamat dan tujuan dia. Kalau kita guna baik handphone kita, maka dia menjadi satu kebaikan. Kalau kita guna sebaliknya yang kurang baik, matlamatnya akan jadi kurang baik lah. Sama juga dengan kehidupan kita. Dan begitu juga kesan negatifnya, kalau hidup hanya sekadar seronok semata-mata, makin meningkat lagi masalah sosial ataupun kes-kes jenayah yang akan berlaku dalam masyarakat kita. Sebab dia tahu nak seronok saja. Dia boleh mencuri, dia boleh merompak, dia boleh khianat awal. Sebab hidup dia seronok. Ada manusia, dia boleh khianat awal, dia boleh ambil awal, dia rasa dia seronok, dia happy. Ini dia jadi habit dia ada. Jadi kalau manusia ini hidup untuk seronok saja, semakin berkembang lagi atas dunia ini perkara-perkara yang tidak baik. Itu sedikit tambahan daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara Encik Hazman, Ustaz Hazman, di atas penerangan yang sangat memahami dan sangat senang difahami dalam bahasa mudahnya. Kita teruskan lagi bersama ahli kumpulan yang seterusnya, Siti Khatijah, bagi mengemukakan soalan yang hendak ditanya kepada ahli panel jemputan kita. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Sebelum saya mengumpulkan soalan saya, kita akan lihat satu klip video tentang seorang gadis yang membuat stand up komedi yang menghina Islam. Manage that. Hello, Assalamualaikum everyone. Hello, nama saya Siti Khatijah binti Allah. Saya berasal dari Kota Tasawira. Like you find, I'm Malay dan Muslim. Dan saya telah menghafal 15 juz Al-Quran. Baik, one day.
Okey, soalan saya kepada Ustaz Hazman ialah, seperti yang Ustaz lihat di klip sebentar tadi, apakah punca Puan Amy memperlakukan seperti itu walhal dia menyebut bahawasanya dia dibesarkan di keluarga yang mengamalkan dan penganut ajaran agama Islam yang baik dan taat. Terima kasih. Masih kepada Siti Khatijah. Dia bertanya soalan, patut kena tanya kepada Puan Amy lah sebab dia yang buat kerja macam tu. Okey, sama-sama kita bincang. Sepatut kena tanya dia kenapa boleh jadi macam tu. Okey. Yang ni isu juga hangat diperkatakan di media medsos di Malaysia. Tak sepatutnya berlaku kepada masyarakat orang Islam. Benda-benda yang seumpama dengan ini tak sepatutnya berlaku. Ini merupakan cabaran kepada kita orang Islam lah. Satu cabaran yang mereka mempersendakan agama. Orang berani sekarang ni. Zaman Nabi, zaman sahabat orang tak berani. Zaman kita ni orang berani mempersendakan agama. Kita tengok pun rasa geram, kita tengok pun rasa nak marah. Tak sepatutnya macam tu. Bukan sekadar dia dibesarkan dalam keluarga Islam, bahkan dia menghafaz beberapa juzuk Al-Quran. Hebat orangnya. Satu, kenapa boleh jadi macam ni, saya berpandangan lah. Yang selebihnya kena tanya dia lah, kena interview dia. Saya berpandangan kerana yang pertama sekali, kejahilan dia soal agama. Kejahilan soal agama. Dia tidak ambil kisah soal dosa pahala. Sebab itu saya sebut tadi, hidup kita kena ada matlamat dia. Matlamat apa kita hidup untuk buat ibadah. Satu, saya sebut simple-simple je supaya mudah faham. Ini bukan siri kuliah. Kalau kuliah, saudara-saudari kena bayar banyak saya. Jadi, saya sebut simple saja, kejahilan soal agama. Dia tak ambil kisah. Yang kedua, dalam kehidupan kita, walaupun ibadah kita lakukan, kita kena fikir dan fokus soal kesan kepada ibadah tu. Banyak orang hari ni, dia orang buat ibadah, dia tak fikir soal kesan tu. Keberkesanan ibadah tu. Kita kena fikir. Macam Amy tadi, dia dibesarkan keluarga Islam. Satu, iman tidak boleh diwarisi. Walaupun mak ayah dia hebat, keluarga dia hebat beragama, iman tidak boleh diwarisi. Yang kedua, kesan ibadah tu kita kena fikir. Siapa saja pun dia kena fikir keberkesanan ibadah. Dia semayang, dia puasa, dia pergi haji, dia pergi umrah, kesan kepada ibadah tu. Kalau betul-betul ibadah tu berkesan, maka contohnya semayang lah solat. Solat, kalau dia solat betul-betul, solat itu yang menegah dia daripada perkara yang tidak baik. Ini soal kesan dia. Soal kesan ibadah yang kedua. Yang ketiga, boleh juga saya kongsi, kebarangkaliannya dia sangat terpengaruh dengan budaya yang kurang baik ni. Sangat terpengaruh. Sangat terpengaruh dengan budaya yang kurang baik ini. Sebab itu, budaya yang kurang baik ini kita kena halang awal-awal lagi. Jangan bagi subur di dalam masyarakat kita, budaya yang kurang baik. Sebab inilah, kadang-kadang mak ayah dah okey dah. Anak keluar rumah, berada di luar rumah, jadi environment itu yang menyebabkan dia terpengaruh. Terpengaruh dengan benda-benda yang ataupun budaya songsang ini. Yang kurang baik, yang tak sepatutnya berlaku di Malaysia lah kepada orang Melayu dan Islam. Dan yang keempat, mungkin jugalah mungkin saya rasa, kadang-kadang kita ni silap faham dari sudut agama. Ini dari sudut agama kita maksud saya macam ni. Kadang-kadang persepsi kita, gambaran umum kita, aku buat perkara tak baik pun tak ada apa-apa berlaku kat aku. Aku tak semayang pun tak ada apa-apa kat aku. Aku berzina hari ni pun tak ada apa-apa berlaku. Ini banyak orang yang kadang-kadang dia tertipu dengan gambaran-gambaran ini. Hari ni banyak orang ni. Sama juga tadi kebarangkalian dengan Puan Amy tadi. Tengok saya buat macam ni pun tak ada pun kena bala apa. Tak ada pun aksiden. Kita kena ingat, umat akhir zaman ni Allah bagi excuse dia untuk terima azab di dunia. Allah tangguh dia. Yang kedua, Allah bagi peluang tu supaya dia taubat, jadi baik. Saya tak nak dah buat macam tu. Hari tu saya tersasuk lah, saya tersalah lah hari tu, saya terlaku perkara yang tidak baik itu. Hari ni Allah bagi peluang supaya dia kembali kepada kebaikan. Itu sebenarnya bukan kata mendabik dada, berlagak sombong. Saya buat perkara yang tak baik pun tak ada apa-apa dengan saya. Bahkan semakin saya diberi satu tepukan gemuruh, follower saya semakin ramai, support saya ramai.
Ini kadang-kadang dia tertipu dengan suasana itu. Jadi hati-hatilah dengan keadaan yang sebegini. Allah bagi peluang tadi dalam Islam bukan untuk kamu terus berlagak sombong, tetapi untuk kamu menyedari peluang Allah bagi kamu kembali balik untuk perbaiki keadaan kamu supaya menjadi lebih baik. Allah Allah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan juga Farhana. Maaf, kepada Siti Khadijah. Okey, untuk soalan yang seterusnya pula, kita akan diteruskan oleh Farhana Akila. Terima kasih saudari moderator. Soalan yang saya mahu kemukakan kepada ahli panel jemputan ialah bagaimana hendak menyeimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi sementara kita hidup di zaman moden dan serba barat. Terima kasih. Bagaimana nak seimbang kehidupan dunia. Okey. Di zaman moden. Okey. Zaman kita ni zaman penuh dengan cabaran sebenarnya. Penuh dengan orang kata zaman yang tak berlaku sebelum ni pun berlaku di zaman kita. Boleh dikatakan macam itulah. Benda yang pelik-pelik berlaku. Jadi kita nak seimbangkan kehidupan kita tu macam mana. Saya tak nampak sangat yang lain. Saya nampak kita kena cuba memahami agama lah. Sebab agama ni dia mengajar kita supaya kehidupan seimbang antara dunia, persoalan agama dan persoalan dunia dan akhirat. Dia seimbang. Agama kita mengajar seimbang. You all boleh rujuklah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Baca yang tu, surah Al-Qasas ayat 77. Saya ingat jelas di situ. Jelas di situ. Sangat jelas. Kalau boleh rujuk yang tu, surah Al-Qasas ayat 77. Kalau kita rujuk yang tu, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan, satu analogi untuk kehidupan agama dengan duniawi. Islam ini bukan kata suruh beragama tinggal dunia, tidak. Tidak. Islam suruh kita kejar ataupun suruh kita mencari pahala untuk akhirat dan jangan lupa untuk kamu mencari habuan kamu di dunia. Ini dalam surah Al-Qasas ada sebut tentang yang ni. Maka dalam surah tu juga dia sebut jangan sesekali buat kerosakan di muka bumi. Jangan. Allah kata jangan buat kerosakan di muka bumi. Siapa saja pun tak suka benda yang tak baik. Tanyalah siapa saja. Hatta barat sekalipun. Hatta orang yang contohnya orang nak merompak. Kalau kita kata saya rompak rumah awak, dia seronok tak? Dia tak seronok. Dia tak seronok. Awak mencuri rumah saya pergi curi rumah awak. Mana boleh dia kata. Dia tak suka benda tu. Memang dia tak suka. Jadi Islam mengajar kita ni supaya kehidupan kita tadi biar seimbang antara dunia dan akhirat. Tidak melebihi dunia daripada akhirat. Dan tidak fokus akhirat semata-mata meninggalkan soal dunia. Nak lebih jelas, you all balik rujuk itulah, rujuk surah Qasas tu. Tak boleh tidak perlu baca secara taranum, tak apa Al-Quran. Rujuk makna dia je. Lagi jelas saya nampak yang ni, bagaimana nak menyeimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi dalam suasana kita zaman yang serba moden dan serba barat hari ini. Jadi jelas di situ kalau kita faham. Kembali kepada ajaran agama ni, insya-Allah kita boleh memahami situasi kita sekarang ini. Bagaimana? Dan orang hari ni ramai yang stres. Ramai sangat yang stres. Macam mana nak buat, macam mana nak terjun bangunan, nak terjun jambatan, macam-macam hari ni. Sebab apa? Mereka tidak memahami satu matlamat mereka, kehidupan mereka. Yang kedua, mereka tidak boleh nak seimbangkan antara tuntutan dunia dan juga agama tadi. Ada orang yang fokus soal dunia saja, agama tertinggal, maka berlaku juga kecelaruan minda dia. Sebab dia fokus soal dunia saja, tinggal agama. Ada sekelompok manusia fokus soal agama saja. Agama saja dia fokus. Soal kadang-kadang kita tengok soal duniawi, kerjanya tidak, tapi dia nak makan. Ni pun ada dalam masyarakat kita. Fokus soal dunia, tak apa dia kata. Tuhan yang bagi rezeki kepada kita. Tak, Tuhan ni dia tengok usaha kita juga. Macam sebatang pen lah kita kata. Memang pen ni untuk menulis. Kita kena gerakkan pen ni supaya dia menulis. Mana ada usaha kita.
kena ada usaha kita. Begitu juga dalam kehidupan ini ya. Kamu fokus soal dunia, betul ada Allah. Allah tu boleh buat segala-gala, tapi Allah tengok kepada hasil usaha kita. Allah tengok sebab musabab dia. Kenapa kita kena bekerja untuk mendapatkan, kenapa kita kena usaha buat interview malam ini untuk menyiapkan assignment kita. Boleh kalau Allah kata siap dengan sendiri, boleh. Tapi dia kena tengok hasil ataupun kena tengok sebab musabab dia tadi. Jadi kita kena seimbangkan kehidupan agama dan dunia itu bagi menghadapi situasi zaman hari ini. Itu sikit respons saya. Habis soalan. Ada lagi satu soalan Ustaz. Satu and last je. Okey, baik. Boleh elok Dato'. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapannya yang terang dan sangat-sangat jelas. Terima kasih juga kepada saudari Farhana untuk soalannya. Seterusnya kita teruskan soalan yang terakhir dari ahli kumpulan. Yang kedua iaitu saudara Muhammad Zafri. Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada moderator iaitu Cik Zarina. Okay, soalan terakhir saya untuk Ustaz Hazman adalah apakah pendekatan yang perlu diambil oleh umat Islam untuk ke arah memartabatkan semula peradaban? Terima kasih. Okey. Apakah pendekatan yang perlu diambil oleh umat Islam untuk ke arah memartabatkan semula? Okey. Sebelum kedatangan Rasulullah, ini saya nak bawa satu analogi lah ataupun perumpamaan ataupun sejarah, sebab sejarah ni kita tak boleh lupakan. Bila mana bercakap Islam, sejarah yang berlaku kepada Rasulullah. Sebelum diutuskan Rasulullah, zaman jahiliah. Bila mana datangnya Rasulullah membina peradaban. Rasulullah bina peradaban. Ini kalau kita nak tengok yang ni, kita baca sejarah Islam, bagaimana Rasulullah membina peradaban manusia ketika itu. Yang pertama sekali kita boleh tengok dari sudut pendekatannya, ayat yang pertama sekali turun dalam Islam ni, ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi, ayat berkaitan dengan Iqra. Bacalah. Maknanya saya nak sebut pendekatan yang pertama, kita hendaklah menguasai ilmu dan juga kemahiran. Ini sangat penting. Ilmu dan kemahiran. Yang pertama, nak bina peradaban hari ini, kena kuasai ilmu. Ayat yang pertama turun pun adalah ayat berkaitan dengan ilmu. Suruh belajar, suruh cari ilmu, suruh gali, suruh buat research, suruh buat kajian. Ini, kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita nak beza antara suatu tadi yang elok tak eloknya, yang baik tak baiknya, yang okey, yang tak okeynya. Dengan ilmu lah kita dapat bezanya. Jadi nak bina peradaban, dia tak boleh lari. Mesti dengan ilmu dan juga kemahiran. Dengan kemahiran, belajarlah. Yang kita bimbangnya yang tak nak belajar hari ini. Ini bimbang untuk masa depan remaja-remaja kita. Yang kedua, pendekatan yang perlu kita guna dalam membina peradaban ataupun martabatkan peradaban ini, mempamerkan nilai-nilai murni ataupun akhlak yang mulia. Ini sangat penting juga. Kita nak memartabatkan peradaban, kita kena jadi yang terbaik. Jadi model dengan kita menunjukkan sikap kita, nilai-nilai yang terbaik. Kerana manusia ini adalah dilahirkan dalam keadaan baik manusia. Dalam keadaan baik. Hadis Nabi pun kata, bahasanya manusia ni lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka ibu bapa lah yang mencorokkan keadaannya. Masyarakat lah, suasana tadilah yang menyebabkan manusia ni jadi kurang baik dan sebagainya. Jadi kita kena tonjolkan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam diri kita. Nak bina, nak memartabatkan semula peradaban dengan kita gali balik dalam diri kita dan kita pamerkan nilai-nilai kebaikan tadi. Dan begitu juga pada pandangan saya, nak memartabatkan, kita perlu berwaspada dan berhati-hati dengan perancangan penjajah ataupun barat ini. Ini sangat kita fokus ataupun sangat-sangat penting kepada kita untuk berhati-hati ataupun berwaspada dengan perancangan barat yang selalu mencari jalan dan ruang untuk merosakkan budaya dan nilai umat Islam itu sendiri. Ini kalau kita silap gaya, kita terpengaruh. Kita terpengaruh. Kalau kita leka, kita lena, kita tidak mengambil tahu dan tidak mengambil kisah, kita buat aja dalam hidup kita, maka dia semakin subur budaya-budaya yang kurang baik tadi, sebab mereka ni tak tidur malam. Mereka ni sentiasa mencari, mengintai peluang. Apa yang boleh mereka lakukan, mereka akan buat sewenang-wenangnya demi kerosakan kepada
masyarakat Melayu dan Islam ini. Ini juga perkara yang saya rasa perlu sama-sama kita beri perhatian tentang perancangan musuh. Jadi saya ulang balik, boleh dikatakan bagaimana pendekatan yang pertama, kembalikan kepada agama. Ini juga penting, boleh saya simpul, kembalikan kepada penghayatan agama. Yang kedua, perlu kita menggunakan pendekatan menguasai ilmu dan kemahiran. Yang ketiga, cungkil ataupun pamerkan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam jiwa kita ataupun dalam diri kita. Dan yang keempatnya, hati-hati dan berwaspada dengan perancangan penjajah ataupun golongan yang tidak suka dengan agama, supaya kita tetap dengan peradaban Islam ataupun tetap dengan tamadun Islam yang sudah pasti akan menjadi contoh dan teladan terbaik kepada umat manusia. Wallahu alam, saya ingat sekadar itu. Sudah kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz Azman. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan yang terakhir iaitu Muhammad Zafri untuk soalan terakhir kita pada sesi wawancara ini. Tidak dilupakan juga ahli panel jemputan kita iaitu Ustaz Azman yang menyempurnakan sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dari pihak kami. Penjelasan Ustaz sangat-sangat terang, sangat-sangat mudah untuk kami. Alhamdulillah. Jadi semoga membawa manfaat kepada yang menengoknya seterusnya. Okey. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahawa telah berakhirnya sesi wawancara kita. Seterusnya saya sebagai wakil untuk kumpulan saya ingin memohon maaf Ustaz sekiranya terdapat masalah teknikal yang berlaku sepanjang sesi wawancara ini. Secara umumnya saya mendoakan Ustaz Azman semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan berjaya pada masa hadapan, dipermudahkan urusan Ustaz. Amin. Kerana membantu pelajar seperti kami. Jadi Saya doakan juga semoga berjaya. amin. Assignment dapat disiapkan dengan jayanya. Amin. Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Pulang di dalam sesi pembelajaran nanti, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. InsyaAllah. Katakan sosial media lah antara medium yang paling apa orang kata paling memberi impak yang besar kepada anak-anak muda sekarang lah kan. Bila sosial media ni dikuasai oleh Barat, maka banyak possibility-nya lah untuk anak-anak muda ataupun pemuda saya ni terikut dengan tradisi, dengan budaya mereka, dengan kefahaman budaya dan modernisasi dan termasuklah adab lah, peradaban mereka. So itu yang menjadikan satu cabaran untuk ibu bapa kan, ibu bapa dan generasi-generasi yang akan datang lah, yang mana mereka sepatutnya boleh membezakan apa yang datang daripada Barat dan apa yang datang daripada Islam. Maksud saya, tak semuanya apa yang datang daripada Barat itu adalah buruk, ya. Tetapi yang saya maksudkan ini, apa yang bercanggah dengan ajaran Islam itu sepatutnya kita patut dapat membezakan. Okey, faham. Okey, terima kasih di atas jawapan yang bernas dan sangat-sangat faham daripada Encik Hilmi. Dan terima kasih Saudara Zafri. Seterusnya kita akan teruskan lagi dengan soalan ketiga dari Saudari Nurul Ain. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Madutari. Soalan saya ialah, adakah budaya hedonisme menggugatkan peradaban Islam? Maksud hedonisme adalah budaya moden maupun budaya yang mengamalkan kebebasan dan mempunyai matlamat utama untuk berseronok dalam kehidupan duniawi. Terima kasih. Bismillah. Ni sebenarnya apa dia? Isme antara isme yang sepatutnya kita semua ambil cakna lah. Yang mana sekarang makin banyak isme lah. Selain daripada hedonisme, kita juga menghadapi cabaran panggil isme yang lain lah. Liberalisme, kapitalisme, pluralisme. Maka untuk soalan ini, hedonisme ni adalah lebih kepada orang panggil apa, berseronok dengan duniawi, budaya yang mengamalkan kebebasan, budaya yang moden.
Okey, menarik. Sebab apa? Bila kita sebut tentang kebebasan, kan? Kebebasan yang menggugatnya, hedonisme ni, maksud kebebasan mereka adalah kebebasan seperti barat. Seperti yang mana barat, apa panggil? Explain lah. Oh, freedom is, contohnya baru-baru ni saya nampak dekat social media yang bagi mereka freedom ini apabila freedom bagi mereka tu sampaikan satu tahap apa panggil? Okay. Second. Saya tengah kena interview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam sesi wawancara bersama saya selaku moderator Zarina Nazira pada tengah hari yang berbahagia ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan sesi wawancara kita pada hari ini yang bertajuk Cabaran Umat Islam Masa Kini dalam Memertabatkan Peradaban. Sesi wawancara ini akan dijawab oleh ahli panel jemputan kita iaitu Encik Muhammad Hilmi bin Rosli. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan saya iaitu Farhana Akilah binti Osman, Muhammad Zafri bin Azman, Nurul Ain binti Abdullah dan Siti Khatijah binti Ahmad. Marilah kita sama-sama memulakan sesi wawancara kita dengan mengetahui sedikit sebanyak tentang latar belakang ahli responden kita iaitu Encik Hilmi. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, nak tanya, adakah sesi ini di-record? Ya, betul Encik. Okey. Baik, nama penuh saya Muhammad Hilmi bin Rosli. Sekarang bekerja sebagai seorang jurutera. Khusus bidang dalam solar, pemasangan solar. Dan juga saya selain daripada itu, saya adalah full time Muslim lah. Orang Islam yang sekarang mempunyai seorang anak dan seorang isteri lah. Okey, jadi sedikit tentang saya hanyalah seorang pemuda lah. Pemuda yang biasalah, tak ada luar biasa. Tak ada special, tak ada special. Saya bukannya seorang syekh ataupun seorang ustaz lah. Jadi itu satu info lah daripada saya. Jadi kalau apa-apa soalan yang bakal dipersoalkan adalah 100% hanya daripada pendapat saya, maka kemungkinan ada kebaikan, mungkin ada juga yang saya silap kata, maka saya mohon maaf lah. Okey. Gimana? Okey. Zarina, sorry. Tak apa. Okey, terima kasih Encik Hilmi. Okey. Sorry, ada dengar bunyi Dia dengar tapi okey je. Sebab diorang tengah baru pindah office. So okay. santai je Boleh. Okey je, tak ada masalah. Kat lah. Okey. Terima kasih Encik Hilmi untuk pengenalan. Okey, seterusnya saya akan paskan kepada Siti Khatijah untuk pengenalan tajuk kita pada hari inilah. Silakan Siti Khatijah. Terima kasih kepada Zarina. Okey, hari ini saya akan cerita sedikit pengenalan. Islam di zaman moden ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, sama ada luaran maupun dalaman. Masyarakat Islam berdepan dengan dilema dan kecelaruan budaya mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi. Malangnya disebabkan masalah dalaman dan kelalaian umat Islam sendiri menyebabkan usaha memartabatkan sama ada dunia terbantut. Dalam dunia era teknologi maklumat dan serba moden ini, umat Islam perlu memulihkan kehebatan ummah dalam tamadun dunia. Terima kasih.
Terima kasih kepada Siti Khadijah. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang pertama. Ahli kumpulan saya yang pertama akan menanyakan soalan. Silakan saudari Fahana Akilah. Terima kasih saudari moderator. Soalan pertama yang akan tanya ialah, bagi pendapat Encik, apakah yang dimaksudkan dengan peradaban dalam Islam? Terima kasih. Okey, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim. Amin. InsyaAllah. Okey, baik. Maksud peradaban dalam Islam, bagi pendapat saya, bukanlah semata-mata mengikut budaya ataupun semata-mata based on respect. Tapi peradaban dalam Islam kita dapat tahu sebenarnya lebih daripada itulah, yang mana ia adalah satu elemen dalam perkataan akhlak. Kan? Kita lebih prefer sebut akhlak lah. Akhlak dengan adab berkait rapat lah. Jadi kalau ikutkan even daripada sekolah rendah agama lagi, kita patutnya bersyukurlah sebagai umat Islam yang duduk di negara Islam yang mempunyai sistem pelajaran, sistem edukasi Islam yang mana diterapkan di dalam itu salah satu subjeknya adalah akhlak. Baik, sebab dalam itu pula, dalam subjek tu pula dibahagikan lagi berapa jenis akhlak dan silibus yang sangat besar, sangat banyak. Maksudnya apa? Kita daripada kecil lagi sebenarnya telah didedahkan dengan agama Islam. Tetapi adakah kita appreciate dengan apa yang kita belajar waktu itu? So bagi saya, adab Islam, bila kita sebut adab dalam Islam, ia mestilah berbalik kepada ketuhanan lah, kan? Kita mestilah berakhlak, dan akhlak yang macam mana? Akhlak ni adalah akhlak Rasulullah SAW lah, dan akhlak yang mengikut sunnah. Dan bukan adab ni daripada sudut persepsi barat lain. Bagi diorang mungkin adab diorang macam ni, bagi kita mungkin adab kita macam ini lah. So berbalik kepada kefahaman apa yang seorang Muslim tu sepatutnya ikut adalah adab dalam Islam. Adab dalam Islam yang diajar oleh Nabi SAW, daripada dan disambung oleh ulama-ulama lah. Itu sedikit explanation daripada saya lah. Okey ke? Menjawab ke? Hello? Ya, Cik dengar saya? Okey, dengar? Dengar. Okey, clear ke? Clear. Dulu saya Clear, Cik. alright. Okey. Terima kasih Encik Ilmi untuk jawapannya, dan terima kasih saudari Fahana. Seterusnya sesi wawancara kita akan diteruskan lagi oleh ahli kumpulan yang kedua, Muhammad Zafri. Silakan saudara Muhammad Zafri. Terima kasih saudara moderator. Untuk soalan kedua untuk Encik Helmi ialah, adakah Encik setuju tentang masyarakat Islam sekarang berdepan dengan dilema kecelaruan budaya dan mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi atau melakukan perubahan modernisasi? Terima kasih. Okey, baik. Bila kita sebut tentang tradisi dan modernisasi, apa yang kita faham daripada perkataan inilah? Dan tradisi ini ada banyak, kan? Dan tradisi mana yang kita kita refer lah. So tak ada salah dalam modernisasikan segala perkara lah.
asalkan ia tidak, back to basic lah kan, ia tidak melanggar syariah kan. Syariah ni apa? Syariah ini apa yang dikemukakan ataupun dikatakan dalam Al-Quran, dan hadis. Jadi adakah saya setuju tentang masyarakat Islam sekarang yang berdepan dengan dilema kecelaruan budaya dan mempengaruhi pemikiran mereka dalam situasi untuk mempertahankan tradisi? Betul, bagi saya setuju yang masyarakat sekarang menghadapi cabaran yang agak luar biasa jugalah kan, dengan macam-macam perkara yang sedang berlaku lagi, dan injection tradition daripada barat. Kita dah dah lama terikut, dan even budaya, dan kita pun selalu juga kita tak tahu budaya kita apa, dan last kita lebih terikut budaya mereka, budaya barat lah, dan mempengaruhi pemikiran mereka. Yes. Sebab apa sekarang ni kita kat mana tadi? Freedom yang mereka maksudkan tu sampai satu tahap bagi mereka pemilihan pakaian, pemilihan gender, pemilihan untuk membuat sesuatu adalah 100% hak mereka. Kan tapi dalam Islam kita pun tahu setiap individu mempunyai hak, of course. Kan tapi kita patutnya kita kena menyeluruh lah. Maksudnya kita tak boleh sandarkan dengan hak kita sahaja, kita kena sandarkan dengan hak orang lain, hak sebagai pemimpin, hak pemimpin kita, hak sebagai pengikut. So benda-benda perkara ni sepatutnya perlu difahami lah dengan orang-orang muda sekarang lah, generasi muda, yang mana bagi mereka tiada batas. Tahu, berseronok tu tiada batas. Budaya tu tiada batas. Yang mana budaya moden yang mereka katakan adalah budaya moden bagi mereka yang yang moden bagi mereka ni budaya budaya barat lah bagi orang. Tapi sebenarnya dalam Islam pun kita ada maksud kita sendirilah kan dengan perkataan moden tu. Okey, maaf ganggu dengan ini. Terima kasih. Okey, tak apa. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara Encik Hilmi di atas penerangan yang sangat ringkas dan senang difahami. Okey, terima kasih juga saudari Nurul Ain. Kita akan teruskan lagi bersama ahli kumpulan yang seterusnya, Siti Khatijah, bagi mengemukakan soalan yang hendak ditanya kepada ahli panel jemputan kita. Dipersilakan saudari Siti Khatijah. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Sebelum saya mengemukakan soalan saya, mari kita lihat dua klip video tentang seorang gadis yang membuat stand-up komedi yang menghina agama Islam. You could have managed that. Hello dan Assalamualaikum everyone. Hello, nama saya Siti Amira binti Allah. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Like you find, I'm Malay dan Muslim. Dan saya telah menghafal 15 juzul Al-Quran. But one hello, malu sangat. Okay. Untuk video kedua daripada Puan Amy yang memberitahu sedikit banyak tentang latar belakang dia. Everyone. Okay, ramai yang message Amy, minta Amy share sedikit mengenai diri Amy.
So today Amy akan share sedikit mengenai diri Amy. Nama Amy Siti Amirah Natasha. Amy berumur 26 tahun dan Amy berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Amy sudah berkahwin dan Amy ada 7 boyfriends. Amy dibesarkan dalam keluarga yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Masa Amy umur 5 ke 6 tahun, Amy dah kena pakai tudung, kena tutup aurat, kena pakai stokin. Tapi masa umur 20 tahun, Amy officially start tanggal tudung. Amy tak pakai tudung anymore. And masa Form 1, Form 2 dan Form 3, Amy dihantar ke sekolah agama, sekolah tahfiz, dan Amy telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Habis dia tahfiz, Form 4 dan Form 5, Amy ambil SPM. Habis SPM, Amy masuk Form 6, Amy study business. Habis dia Form 6, Amy dapat masuk ke universiti dekat Penang. Amy ambil course PR, Public Relation. Habis di uni, Amy still continue doing my internship and working as PR for 1 year before Amy tukar kerja ke marketing. Sekarang Amy masih bekerja full time, and at the same time Amy doing part time study law. Beside that, Amy juga slowly sekarang tengah berjinak untuk jadi comedian. You guys can show support to me. Please share my video. Okay, and if you guys have any question to know more about me, you guys can leave your question in the comment, and Amy akan buat video untuk answer that question. Okay guys, bye-bye. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki. Baik, soalan saya kepada Encik Hizmi ialah, seperti yang Encik lihat di klip video sebentar tadi, apakah punca Puan Amy berkelakuan seperti itu? Walhal dia menyebut bahawasanya dia dibesarkan di keluarga yang mengamalkan dan menganut ajaran agama Islam yang baik dan taat. Terima kasih. Baik. Ini satu contoh. Untuk kita mengambil pengajaran lah, yang mana we never know how she end up, kan? She will end up, mungkin dia kembali bertaubat dan mengambil semula menerima dengan sepenuhnya yang apa yang dia pernah dapatlah, kan? Ilmu yang dia dapat. Yeah, of course, kita tak boleh kata bila kita kita datang daripada keluarga beragama Islam yang mengikut adab-adab Islam, dan kita tak boleh expect anak beranak dia semua akan ikut jugalah, sebab Islam itu, agama itu, dia bukanlah berwarisan. Kita panggil berwarisan, iman ibu bapa tidak mewarisilah anak-anaknya. Maksudnya itu salah satunya lah. Tapi salah satu lagi perkara yang saya nak tekankan adalah hidayah itu milik Allah lah. Yang mana even kita rasa kita dah rasa terlalu baik dalam menganut agama Islam, sepatutnya kita tak boleh berhentilah berdoa untuk sentiasa dijaga dan sentiasa diberikan hidayah. Benda tu kita patutnya kena faham lah, kan? Perkara ni kita patutnya kita tekankan kepada adik-adik kita, kan? Yang mana Islam mengajarkan ini, dan hidayah tu boleh hilang lenyap tentu saja. Tapi macam mana nak keep that kan, that hidayah, kenalah jaga diri, kan? Doa, berkat, jaga berkat tu lah, jaga solat lah. Solat ni salah satu cara lah untuk, sebab apa, setiap solat, setiap rakaat kita dah minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah hidayah, kan? Hidayah, petunjuk yang lurus lagi lurus, sirat tu dah lurus lah, al-mustaqim lagi lurus, dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara itulah waladhdallin, yang menyesatkan, orang-orang yang menyesatkan, orang kafir, orang Yahudi. Itu
perkara-perkara ni lah sepatutnya, maksudnya asas kefahaman ni sepatutnya difaham, diterapkan kepada setiap individu lah. Tapi untuk situasi ni kita pun tak boleh kata apa sangat kan, sebab itu pun pilihan dia. Agama tetap tetap teguh. Ada engkau, tak ada engkau, agama tetap kuat kan. Boleh lah cek dalam surah Ali Imran ayat 83 ke ayat 85. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Patutkah sesudah kita mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari agama lain selain daripada agama Allah, padahal kepadanya juga tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Dia tak tahu sama ada dengan sukarela atau dia terpaksa kan. Dan kepadanya jua mereka dikembalikan. Ayat 83. Ayat 84, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada nabi seperti Musa dan Isa dan sekalian nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membezakan seorang pun antara mereka, dan kepada Allah juga kami berserah diri, iaitu Islam. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maka if someone end up without following what is told in Quran, and he or she end up without following, without believing, and without having faith in Islam, na'udzubillah lah kan, they are among the rugilah, orang-orang yang rugilah kan. Islam tetap mulia. Macam saya cakap, Islam tetap mulia dan kebal sehingga hari kiamat. Tak kisah kan, orang nak keluar ke apa ke, Islam tetap mulia. Sehingga kan semua pihak yang menentang ni pasti akan dibinasakan di alam dunia sebelum meninggalkannya. Ada sesebuah pihak yang tak ikut Islam, yang menentang, tak ikut satu lagi menentang, sehabis-habisnya kemungkinan dalam dunia pun dah kena kan, apatah lagi di akhirat. Alhamdulillah. Malah masa para nabi dan malaikat pun dan para malaikat serta pendukungnya juga haram dihina kan. Bukan saja penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi saya tak naklah katakan dia menghina pun, dia tak keluar daripada mulut, tapi daripada segi perbuatan dia, it's more on humiliating yourself lah kan. That's to me lah. Saya it's not a good medium lah kan. Stand up comedy you want to do to barat, to western, they will say that this is a strong woman, she's very strong with her with a stand, she stands for herself. But dalam Islam kita memang ada stand untuk diri sendiri, tetapi kena pegang juga apa yang Islam ajar. Kalau kita stand, kita sebagai orang Islam patutnya kita ada pendirian Islam.
Kan? Kalau kita kata kita nak kata nak cabut tudung ke, cabut tudung ke, nak tunjuk aurat ke, dia atas individu lah kan. Tetapi alangkah baiknya kembali dan bertaubat. Allah, panjang sangat ke? Ada yang poin saya tertinggal ke? Tak ada. So far Encik menjawab semua soalan. Okay, terima kasih dan semoga kita sentiasa berada dan sentiasa berada jalan Allah. Amin. Okay, terima kasih Encik Hilmi untuk penjelasan. Terima kasih juga saudari Siti Khadijah untuk soalan yang diberikan. Kita akan teruskan sesi ini dengan soalan yang kelima oleh saudari Farhana Akilah. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Soalan yang saya mahu kemukakan kepada ahli panel jemputan ialah bagaimana hendak menyeimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi sementara kita hidup di zaman moden dan serba barat. Terima kasih. Simple lah. Kalau ustaz-ustaz jawab Al-Quran dengan hadis kena pegang tu. Kena sentiasa pegang lah. Lagi satu, I think one of my answers before pun mungkin dah menjawab dah sedikit lah soalan-soalan ni lah, iaitu mungkin bagaimana hendak menyeimbangkan kehidupan agama dan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi ni tak sepatutnya diasingkan dengan agama, kerana agama itu menyeluruh. Tadi wasyumul, ingat agama itu menyeluruh. Agama yang dimaksudkan itu adalah agama Islam lah. Islam ini adalah menyeluruh. Sepatutnya apa yang kita bawa di dalam dunia, apa yang kita lakukan dalam dunia, mestilah mengikut ajaran Islam kan. Kalau contoh, maksud saya ni even sampai ke tahap hiburan, tahap menghibur pun sentiasa membawa nama Islam kan. Itu yang dimaksudkan bila satu hiburan tu tidak disertakan dengan memuji Allah dan Rasul, dia menjadi sisi lah. Majlis tu jadi sisi je kan, selagi ia tidak membesarkan Allah dan Rasul. Begitu juga dengan kehidupan kita lah kan. Apa-apa yang kita nak bawa dalam bidang moden, saya dalam bidang moden solar, bidang solar ni dah kira modernization lah kan. Yang mana kita bantu customer kita untuk kurangkan elektrik diorang, pasang menggunakan cahaya matahari daripada guna natural gases, gas ataupun coal kan, arang-arang yang mampu merosakkan dunia. Itu antara usaha kita lah. Kita sebagai individu orang Islam sepatutnya dalam segala apa bidang pun sepatutnya bawa lah Al-Quran dengan hadis tu kan. Apa yang kita faham dalam Islam sepatutnya kita yang kuasai lah. Kita yang kuasai satu bidang tu, kuasai sekeliling kita. Jadilah orang yang berpengaruh, yang berpengaruh dan kerana orang yang berpengaruh ni lebih baik daripada orang yang mengikut pengaruh kan. Sepatutnya kita dapat bezakanlah apa yang orang yang tengah pengaruhi kita, dengan adakah ia mengikut Islam. Islam yang dimaksudkan tu adalah Islam yang tidak mengasingkan daripada kehidupan di dunia. So sementara kita hidup di zaman yang moden dan serba barat, adalah kita kata kita boleh ikut how barat we want to be lah, tapi be the good Western Muslim. Sekarang ni even dekat barat pun makin ramai orang Islam. Even saya rasa mereka lagi banyak convert yang ribet pada Islam daripada kita dekat ASEAN lah. Allah alam lah, mungkin kita ramai tak pasti je. Tapi apa yang kita tahu sekarang ni, mereka pun dah terbalik. Mereka pula yang nak ikut Islam, kita pula terpinga-pinga nak ikut barat. Kenapa?
Allah alam. Terima kasih atas penjelasannya Encik Hilmi. Terima kasih juga saudari Farhana atas soalan yang dikemukakan kepada Encik Hilmi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir daripada saudara Muhammad Safri. Dipersilakan saudara Muhammad Safri. Terima kasih saudari moderator, iaitu saudari Zarina. Soalan saya untuk ahli penerja berita kita iaitu Encik Hilmi. Soalan terakhir saya ialah, apakah pendekatan yang perlu diambil oleh umat Islam untuk ke arah memartabatkan semula peradaban? Terima kasih. Kapten. Okay, menarik soalan yang ke-6 ni. Bagi apa yang saya faham lah, ia sebenarnya bermula dengan individu lah. So, setiap individu kita ni mempunyai tanggungjawab lah sebenarnya sebagai seorang Muslim. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah lah, dalam Al-Quran kita sendiri. Banyak kali diulang yang mana kita, ia melambangkan, ulama' terjemahan kata ayat-ayat tu seolah mewajibkan setiap individu untuk sentiasa membaiki diri, melakukan amal ma'ruf kan, dan menjauhi nahi mungkar lah, dan sentiasa daripada situ baru kita boleh nak menyuruh orang kan. Diri kita kena betul dulu, kita kena betul diri kita dulu, and then dia ada stage dia lah. My brothers, kawan-kawan saya dulu, dia orang kata, engkau kalau kau nak tahu sebenarnya diri kita ni, sepatutnya kita betulkan diri kita dulu. Dan betulkan ni bukan one time all the time. Sentiasa bergerak, sentiasa mencari titik untuk perbaiki. Selalunya kalau Islam ajar, setiap malam patutnya kita kena think back kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita patut improve dalam diri kita. Dalam masa yang sama, bila kita nak kata kita nak betulkan masyarakat kan, sepatutnya yang lebih baik adalah keluarga kita dulu kan. How do we go to masyarakat kalau kita punya keluarga sendiri aja? Ini kalau ada yang berkeluarga lah, maksud saya ni keluarga sendirilah. Patutnya keluarga kita dahulu lah yang diutamakan. Keluarga kita ni macam mana, adakah mereka bagus, faham Islam, berdoa semua. Kita ajar sebaik mungkin dan keep on top up kan. And then baru kita boleh sibuk, baru boleh kita kata memperbaiki masyarakat kan. Diri kita, keluarga kita, seterusnya baru masyarakat. Sekarang ni masalah dia individu pun kan. Sekarang ni dunia sekarang, Islam, orang-orang Islam ni, even diri mereka sendiri pun terlalu banyak celaruan lah kan. Maka itu yang sepatutnya yang dilakukan dululah. Maksudnya selain daripada kita ingin mendakwah kepada orang lain, diri kita, seterusnya keluarga, seterusnya masyarakat, seterusnya barulah satu dunia kan. Barulah kita nak ke satu dunia, dan itu adalah yang terbaik lah. Sepatutnya kalau ikut ajaran Nabi, waktu Nabi dulu, zaman dia zaman kegemilangan lah, zaman kegemilangan lah, yang mana orang panggil, lost sikit, zaman dia sampai ke satu tahap tu memerintah dunia kan, memerintah sebagai khalifah. Yang itu sepatutnya kita look up to kan. Itu kita tak boleh kata benda tu adalah tidak wajar kan. Tetapi kalau dalam Islam sendiri pun dah kata akan tiba satu masa yang kita akan memerintah dunia semula, dan itu tak jadi satu kemusykilan lah. Dan kita tak boleh kata itu adalah back to past kan. Tak semestinya. Itu yang kita maksudkan. Apa yang kita maksudkan modernisasi sebenarnya. Adakah dengan bermegah-megah dengan dengan bangunan-bangunan yang tinggi? Adakah bermegah-megah dengan harta sendiri yang rumah yang besar,
tapi seorang duduk. Kan? Even saya nak masukkan satu poin lagi lah. Dalam Quran pun dia tak kata kekayaan dengan kemiskinan, tetapi kekayaan dengan kecukupan. Mana kat sini siapa yang miskin sebenarnya? Sebenarnya yang miskin ni apabila dia dah kaya tapi dia tak rasa cukup pun, kan? Dan yang lebih kaya adalah mereka yang merasa dia rasa cukup. Apa yang dia dapat, dia syukur dengan nikmat Allah bagi. Okay, itu salah satu poin saya lah. Dan harap dapatlah maaf lah apa gangguan. Okay, harap-harap sedikit sebanyak tu dapatlah saya bantu bagi poin lah. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf atas segala tutur bicara yang jika mengguris hati sesiapa lah. Dan yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk saya minta maaf lah yang daripada saya lah. Allah alam bissawab. Macam ustaz. Okey, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zafri untuk soalan terakhir kita pada sesi wawancara ini. Tidak dilupakan juga ahli panel jemputan kita iaitu Encik Hilmi yang menyempurnakan sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Hilmi untuk penerangan yang sangat-sangat jelas dan mudah untuk difahami. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa untuk wawancara ini. Semoga wawancara ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin. Okay. Nanti share kat saya video kalau dia record dia buat kat tu. Boleh. Okay, sure. Okay, sebelum saya akhiri wawancara kita pada hari ini, saya sebagai wakil untuk kumpulan saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat masalah teknikal yang berlaku sepanjang sesi wawancara ini dan andai juga kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa daripada pihak kami. Secara umumnya kami mendoakan Cik Hilmi semoga panjang umur, dimewahkan rezeki, berjaya dunia akhirat, berjaya pada masa hadapan dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Okay. Tidak dilupakan juga kepada ahli kumpulan saya kerana bertungkus lumus menjayakan wawancara ini. Jadi sekian sahaja sesi wawancara kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Cik Mi. Terima kasih banyak Cik. Terima kasih Cik Mi. Sudi kita orang.